Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar untuk kursus PPPY 1262. Jadi untuk hari ini oleh kerana tempoh bertenang dilanjutkan lagi untuk minggu ini, maka saya akan membuat rakaman kuliah untuk topik yang ke-11, iaitu sejarah dan tamadun Islam di Al-Andalus. Yang wilayah Islam yang pernah dikuasai oleh kerajaan Islam dahulu yang terletak di benua Eropah. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut kepada topik kita hari ini, saya ingin buat beberapa pengumuman penting kepada semua pelajar. Pertama sekali berkaitan dengan tugasan refleksi, tugasan berkumpulan itu, saya dah lanjutkan tarikh penghantaran. Tarikh akhir adalah 15 Januari 2022 sebelum jam 11.59 malam di dalam UKM Folio. Yang keduanya, saya minta kepada setiap wakil kumpulan yang hantar ke UKM Folio tugasan refleksi ni ada dua. Pertama, poster. Kemudian yang kedua adalah pembentangan, rakaman pembentangan video. Jadi, apa yang perlu dihantar dalam UKM Folio itu adalah poster dan juga link pautan YouTube rakaman tersebut yang hantar dalam tu. Jadi sebab saya tengok ada satu dua kumpulan yang dah hantar tugasan tersebut tapi dia hantar poster je. Link dia tak hantar. Jadi pastikan hantar dua-dua dalam UKM Folio. Okey, kita akan terus kepada kuliah kita hari ini berkaitan dengan sejarah dan tamadun Islam di Andalus. 711 hingga 1492 itu merupakan satu tempoh di mana kerajaan Islam pernah berkuasa di Andalus suatu ketika dahulu, lebih kurang berapa tahun tu? 700 tahun Okey. Jadi pendahuluan kita akan tengok dulu, kita nak telusuri sejarah kemasukan Islam ke Andalus. Kemudian kita nak meneliti peringkat pemerintahan ataupun fasa pemerintahan Islam di Andalus, kerana Islam di Andalus ni dia mempunyai ada beberapa fasa daripada era Futuhat Islamiyah itu sehingga kepada era kejatuhan kerajaan Nasriyah di Granada. Dan kita juga nak tengoklah sedikit tentang perkembangan tamadun Islam sewaktu pemerintahan Islam di Andalus. Baiklah, Al-Andalus ataupun Semenanjung Iberia. Kawasan ini merujuk pada Semenanjung Iberia. Dia terletak di sebelah barat benua Eropah dan dia merangkumi negara Sepanyol dan Portugal. Kedua-dua negara moden hari ini. Jadi kalau kita sebut tentang Al-Andalus adalah tak betul kalau kita katakan Al-Andalus itu hanya Sepanyol saja. Itu merupakan istilah yang tak tepat, kerana Al-Andalus dia merangkumi kedua-dua negara tersebut, Sepanyol dan Portugal. Dan ada lagi satu istilah kalau kita ada baca dia merujuk kepada Al-Andalus ni sebagai Andalusia. Ini juga merupakan satu istilah yang tidak tepat. Kalau istilah yang lain dia kata Andalusia ni sebenarnya merujuk kepada anak dara lanjut usia. Wallahu alam. Tapi ada istilah yang lain pula. Andalusia ni sebenarnya hanya wilayah, sebahagian wilayah daripada negara Sepanyol sekarang yang terletak di sebelah selatan sini. Dipanggil wilayah Andalusia sebab Sepanyol hari ini dia ada banyak wilayah, beberapa kawasan. Dia ada wilayah Zaragoza, wilayah Barcelona, wilayah Catalonia, kemudian wilayah Sevilla, kemudian wilayah Andalusia di bawah. Jadi kalau kita nak menggunakan istilah Andalusia untuk merujuk kepada zaman tamadun Islam ketika itu juga merupakan satu istilah yang tidak tepat.
Jadi istilah yang tepat untuk merujuk kepada tamadun Islam dahulu adalah Al-Andalus. Dan ini juga yang Timur pakai dan digunakan oleh sejarawan terdahulu dan juga hari ini. Kalau kita tengok Ibnu Izari misalnya menulis kan tentang kitabnya kan, Al-Bayanul Mughrib fil Al-Andalus wal Maghrib. Itu. Jadi istilah ini juga digunakan pakai oleh sejarawan moden termasuk daripada barat, antaranya Hugh Kendi juga menggunakan istilah Al-Andalus bagi merujuk wilayah ini. Jadi dia bukan Spanyol saja, dia Spanyol dan Portugal. Jadi kalau kita sebut Spanyol ni, kalau selalunya student ni pelajar lelaki dia akan terkenangkan La Liga lah kan. Betul tak? La Liga dia ada kelab bola sepak Barcelona, Real Madrid kan. Kalau dulu-dulu zaman saya dulu ada Atletico Madrid, Valencia, Deportivo La Coruna kan. Lepas tu ada Villarreal, Real Betis, Real Peha, Real Hidung, Real Telinga, ikutlah semua Real belaka di di kawasan tersebut. Okey, jadi wilayah Al-Andalus ini dia berada di bawah pemerintahan Islam dia hampir 8 abad seperti mana tahun yang tertera dalam slide tersebut. Dan sebelum kedatangan kuasa Islam di wilayah Andalus ni, dia berada di bawah beberapa pemerintahan antaranya kekuasaan Rom dan juga Visigoth. Jadi kita tengok sikit kemasukan Islam di Andalus ini dia berlaku semasa era pemerintahan kerajaan Banu Umayyah. Waktu itu khalifah adalah Khalifah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan usaha kemasukan Islam ni telah dimulakan oleh Gubernur Umawi di kawasan Afrika Utara ketika itu iaitu Musa bin Nusair. Dan dalam masa yang sama Gubernur Sabtah yang bernama Julian juga telah menjemput dan memohon bantuan daripada Musa bin Nusair, bantuan daripada segi ketenteraan untuk memerangi kezaliman Raja Roderick, pemerintah Visigoth waktu itu yang memerintah di Al-Andalus. Jadi ekspedisi pertama telah dihantar seramai 500 orang dia nak tengok, nak toka dulu sebab bumi Andalus ni dia tak pernah sampai kan. Jadi kita hantar dulu tentera ekspedisi awal ni pada 710 Masihi seramai 500 orang yang dipimpin oleh Tarikh bin Malik. Dan setahun kemudian hantar lagi dengan jumlah yang ramai iaitu 7,000 orang yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Dan Tariq bin Ziyad ni lah yang dikatakan mendarat di satu tempat berjaya menewaskan angkatan Raja Roderick ni di satu tempat yang dikenali sebagai Gibraltar yang dinisbahkan kepada nama Tariq bin Ziyad ini iaitu Jabal Tariq. Dan kemenangan tersebut telah membolehkan tentera Islam mara ke lebih kawasan yang lebih utara lah di sebelah atas dan menawan beberapa kota iaitu Cordoba dan juga Toledo. Dan kejayaan Tariq bin Ziyad ini telah memberikan semangat kepada Musa bin Nusair pula untuk memimpin sendiri tentera menyeberang ke Andalus dengan kekuatan kira-kira 10,000 orang. Dan angkatan tentera Islam ini waktu ini telah berjaya menawan beberapa kota. Antaranya kota Sevilla, Zaragoza, Narbonne dan selatan Perancis. Dan kempen Futuhat di Andalus ini dikatakan berakhir apabila angkatan tentera Islam dia tewas dalam satu perang iaitu Perang Tuas ataupun Ma'rakah Balad Syuhada yang berlaku pada tahun 732 Masihi yang dipimpin oleh Gubernur Umayyah di Andalus ketika itu yang bernama Abdul Rahman Al-Rafiqi. Jadi dia ada beberapa faktor mengapa tentera Islam kalah dalam perang tersebut. Antaranya faktor iklim kerana ialah tentera Islam yang rata-rata datang ni dia berbangsa Arab dan Barbar, dia datang daripada kawasan yang
padang pasir begitu. Apabila mereka pergi ke lebih atas, jadi faktor iklim tu dia tak berapa sesuai dengan Eropah waktu itu. Dia memang 4 musim kan, musim sejuk dan sebagainya. Kemudian geografi juga turut memberi kesan kepada kekalahan tersebut, dan juga persiapan kekuatan di mana akibat kekangan tadi daripada sudut geografi, iklim, dia menjejas persiapan tentera Umayyah untuk meneruskan kemarahan dalam perang tersebut, dan akhirnya tewas pada tentera Perancis. Dan menurut beberapa sejarawan, dia menyatakan sekiranya Abdul Rahman Al-Rafiqi memenangi perang tersebut, maka tentera Umayyah ini akan sampai ke kota Paris, dan kota Paris akan berjaya menjadi antara kota penting utama di Eropah waktu itu yang akan ditawan oleh tentera Islam, dan Islam akan melalui kota Paris itu untuk sampai ke seluruh benua Eropah. Okey, ini kita lihat kempen ketenteraan kalau lihat di bawah ni, kawasan Afrika Utara yang menjadi asas kepada Futuhat Islamiah di Andalus. Kalau kita lihat di Tripoli, Kairawan, kemudian dia pergi ke Morocco sini pada tahun 682 dan 83 beberapa tokoh sebelum itu, antaranya Uqbah bin Nafi', kemudian Musa bin Nusair yang berjaya meneruskan kempen ketenteraan di Afrika Utara, kemudian mendapat jemputan untuk meneruskan usahanya ke wilayah Andalus sebelah atas. Sebab itu kita lihat beberapa ekspedisi, mungkin 3 ekspedisi yang dihantarnya itu Tariq bin Malik, kemudian ekspedisi yang kedua yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, dan yang ketiga yang dipimpin sendiri oleh Musa bin Nusair, yang berjaya menawan beberapa kota di Andalus. Dan kemarahan ini diteruskan di sebelah utara dan akhirnya tewas dalam perang Tuas. Hampir menawan kota Paris ketika itu. Jadi kita lihat kat sini peringkat ataupun fasa pemerintahan di Andalus ketika itu, ringkasnya ada 7 fasa bermula daripada era Gubernur Umayyah atau yang dikenali sebagai Asrul Wulah, di mana era ini Gubernur dia menjalankan kuasa pentadbiran bagi pihak khalifah yang waktu itu berpusat di Dimashq. Jadi khalifah ada di Damsyik waktu itu, di Syria. Jadi khalifah di Damsyik inilah melantik individu-individu tertentu untuk menjadi gubernur Umayyah di Andalus. Ini yang dikenali sebagai era gubernur ataupun Asrul Wulah. Kemudian era Imarah ataupun Asrul Imarah merupakan era Amir Andalus yang bermula pada 756. Ini kedatangan Abdul Rahman Ad-Dakhil ke Andalus apabila beliau berjaya melarikan diri daripada serangan tentera Abbasiyah waktu tu. Siapa kalau kita dah pernah belajar tentang tentera revolusi Abbasiyah yang menyerang kota Damsyik waktu tu. Dan Abdul Rahman Ad-Dakhil ni antara kerabat Umayyah yang terselamat dan berjaya melarikan diri sehingga ke Andalus. Jadi beliau memulakan pemerintahannya sendiri dan mengelarkan dirinya sebagai Amirul Muslimin di Andalus. Jadi era pemerintahan beliau itulah yang dikenali sebagai Asrul Imarah. Dan akhirnya dia berkembang kepada era yang ketiga, era Khilafah Umayyah, iaitu Asrul Khilafah yang bermula ketika era pemerintahan Abdul Rahman An-Nasir di Dinillah. Abdul Rahman ketiga yang menggunakan gelaran khalifah bagi menyaingi institusi khilafah di Baghdad waktu itu yang berada dalam keadaan lemah, dan dalam masa yang sama juga untuk menyaingi juga Khalifah Fatimiyah di Kahirah yang waktu itu mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Dan kita tahu kerajaan Fatimiyah ini merupakan kerajaan Syiah di Mesir ketika itu. Jadi
Apabila kedudukan khalifah tidak begitu kuat di Baghdad, maka kerajaan Fatimiyah ini dia mengambil peluang ini untuk mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah di Kahirah. Maka tindakan Abdul Rahman An-Nasir untuk memastikan bahawa wala ataupun taat setia umat Islam waktu itu kekal kepada khalifah yang bermazhab Sunni, maka beliau juga mengambil pendekatan yang serupa iaitu mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Jadi bermula era Abdul Rahman An-Nasir, Asrul Khilafah di Andalus. Kemudian era Muluk Tawaif, yang ni menyaksikan era perpecahan di Andalus, di mana kerajaan-kerajaan yang muncul ketika itu dia berteraskan kepada kabilah masing-masing. Kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan pusat di Cordoba tidak lagi begitu kuat. Ibaratnya begini, PFPI, kerajaan PMFPI dia tak kuat dah. Jadi kerajaan-kerajaan bawah dia ada autonomi masing-masing untuk mentadbir. Ada kerajaan Nahdah, kerajaan Kufah, kemudian kerajaan Jakma, kerajaan Hujah, kerajaan Jannah, kan. Dah lah dia ada autonomi masing-masing, kemudian dia orang ni serang sesama sendiri, dan hal inilah yang menyaksikan bagaimana perpecahan dan peperangan itu berlaku sesama kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin Islam pada era Muluk Tawaif, dan sehingga menjemput tentera Murabitun yang waktu itu berkuasa di Maghrib untuk membantu, dan akhirnya tentera Murabitun ini pula yang memerintah wilayah Andalus pada suatu ketika. Kemudian diikuti oleh era yang ke-6 iaitu era kerajaan Muwahhidun, di mana Al-Murabitun dan juga Al-Muwahhidun ini merupakan kerajaan barbar. Dia bukan Arab tapi dia barbar yang berasal daripada kawasan Al-Maghrib. Kemudian yang terakhir, kerajaan Nasriyah atau dikenali juga sebagai kerajaan Banu Ahmar. Secoik je kerajaan ni, kecil je, yang memerintah di wilayah Granada di selatan Andalus. Walaupun dia kecil je kerana hampir keseluruhan Andalus ketika itu diperintah oleh kerajaan Kristian. Hanya satu-satunya kerajaan Islam yang tinggal waktu itu di Andalus adalah kerajaan Nasriyah di Granada. Tetapi tempoh kelangsungan kerajaan ini berlangsung begitu lama, lebih daripada 200 tahun. Jadi kita lihat bagaimana kerajaan yang kecil ini mampu bertahan sebegitu lama lah. Dalam masa yang sama, dia menghadapi pelbagai kekangan dan cabaran. Okey. Yang kita tengok era Imarah ni tadi. Tadi kita dah cerita tadi, era Asrul Wullah ataupun era Gubernur tu berlaku banyaklah kempen Futuhat Islamiah. Jadi era Imarah ni seperti mana yang saya nyatakan tadi, era Amir yang bermula pada pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Beliau ini dikenali sebagai Sakar Quraisy ataupun Helang Quraisy. Ini Khalifah Abbasiyah waktu tu, Abu Ja'far Al-Mansur. Kalau tak silap saya, Abu Ja'far Al-Mansur yang menggelarkan beliau sebagai Helang Quraisy ni. Sakar Quraisy, kerana berjaya melarikan diri daripada buruan tentera Abbasiyah waktu tu, dan akhirnya mendirikan kerajaan pemerintahannya sendiri di Andalus. Jadi pada pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil ini, dia ada juga menerima pelbagai lah ancaman, khususnya tentera Kristian lah. Maksudnya kerajaan-kerajaan Kristian yang cuba untuk menawan kembali kawasan yang telah ditawan oleh tentera Islam sebelum itu. Dan beliau juga turut menghadapi beberapa pemberontakan dalaman, khususnya dalam kalangan yang penduduk yang mungkin tidak puas hati terhadap pentadbiran Umayyah. Jadi beliau telah membuatlah beberapa langkah yang difikirkan munasabah lah untuk menangani ancaman tersebut. Antaranya membangunkan infrastruktur dan intelektual. Lepas tu dasar tegas terhadap penentang. Jadi siapa yang memberontak, dia akan tentang secara habis-habisan. Dan menyatukan rakyat atas nama Islam ini untuk menubuhkan untuk menentang ancaman tentera Kristian dan menubuhkan pasukan tentera profesional. Dan Abdul Rahman Ad-Dakhil ni juga kita boleh katakan pembina kepada wilayah ataupun kota Cordoba yang sebenar. Beliau yang telah
menjalankan beberapa inisiatif pembangunan terhadap kota Cordoba sehingga Cordoba tu menjadi standing dengan kota Baghdad daripada segi status, reputasi dan juga peranannya ketika itu. Beliau juga yang memulakan usaha untuk membina Masjid Cordoba dan masjid itu kekal sehingga ke hari ini. Itu kemudian era khilafah yang bermula setelah Amir Andalus ketika itu Abdul Rahman An-Nasir ataupun Abdul Rahman III mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah dan Andalus mencapai kegemilangan dalam era tamadun Islam ni ketika pemerintahan Abdul Rahman An-Nasir dan juga Al-Hakam Awal. Jadi tindakan An-Nasir ini kerana beliau pun waktu naik memerintah pun dia ada juga cabaran dia. Jadi beliau pun memulihkan keamanan, hatta berkompromi dengan Ibn Hafsun. Ibn Hafsun ni sebelum naik Abdul Rahman An-Nasir, Ibn Hafsun ni dia antara kepala pemberontak terhadap kerajaan Umayyah di Andalus. Jadi pemerintah Andalus sebelum itu tak boleh nak menyelesaikan masalah dengan Ibn Hafsun ini. Bagaimanapun pada zaman Abdul Rahman An-Nasir, beliau melihat tidak perlu ambil tindakan yang tegas, bahkan kita ambil langkah berkompromi, memberikan kerjasama kepada Ibn Hafsun. Dan akhirnya Ibn Hafsun mengendurkan penentangannya terhadap kerajaan Umayyah dan akhirnya penentangan itu berakhir apabila Ibn Hafsun sendiri telah pun meninggal dunia ketika itu. Jadi antara perkara yang lain beliau lakukan untuk menyaingi kuasa Kristian dan juga kerajaan Fatimiyah yang ketika itu berpusat di Mesir. Jadi beliau memperkukuhkanlah tentera Umayyah di Andalus dengan mengambil tentera upahan daripada kaum Slav. Ini kaum Slav ni masyarakat asli Eropah lah. Kemudian mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah di Cordoba dengan gelaran An-Nasir Lidinillah bagi menyaingi khalifah di Baghdad dan juga di Kahirah. Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan khalifah Fatimiyah di Kahirah. Itu tindakan pada zaman Abdul Rahman An-Nasir. Jadi pada zaman anak ni pula Al-Hakam, Andalus waktu itu dia mencapai satu tahap yang membanggakan, khususnya dalam aspek pencapaian intelektual dengan kewujudan pelbagai tokoh intelektual ketika itu. Bahkan Al-Hakam satu ni juga dia memiliki perpustakaan dirajanya sendiri. Ada koleksi pribadi buku yang cukup banyak. Jadi Al-Hakam ni kalau dia tak jadi pemerintah, barangkali dia boleh jadi profesor lah di mana-mana universiti di Andalus ketika itu. Okey, ini kita tengok pula era Muluk Tawaif, era di mana kerajaan Islam berpecah belah dan kerajaan yang ditubuhkan dia tertumpu kepada keluarga ataupun kabilah masing-masing, dan dia bermula selepas kematian Khalifah Hisham yang kedua. Hal ini menyebabkan kemerosotan kerajaan Umayyah di Cordoba dan berpunca oleh kerana perpecahan dalam kerabat, kemudian perebutan pengaruh sendiri antara pembesar. Masing-masing nak tunjuk pengaruh, nak tunjuk siapa lagi besar lah. Antaranya Al-Hajib ataupun Al-Wazir. Masing-masing saling berbalas sesama sendiri. Jadi hal ini menyebabkan kemunculan beberapa keluarga lah untuk memerintah wilayah dia sendiri. Bayangkan kalau negeri Terengganu misalnya. Negeri Terengganu tu dia terdiri daripada pelbagai daerah. Dan daerah tu pula tiba-tiba dia nak buat kerajaan dia sendiri. Berdasarkan ada kerajaan Dungun, kerajaan Kemaman, kerajaan Besut misalnya. Kemudian contoh kerajaan Kemaman tu nak buat pula kerajaan sesama dia. Kerajaan Cukai, kerajaan Air Putih, kerajaan Kijal. Macam tu. Jadi hal itulah yang terjadi di Andalus ketika era Muluk Tawaif, dan ada 3 puak besar yang menguasai yang mendirikan kerajaan berteraskan kabilah masing-masing ini. Satu adalah puak Barbar yang menguasai kawasan selatan Andalus, kemudian Slav ataupun Saqalibah yang menguasai timur Andalus, kemudian
kabilah Arab yang menguasai kawasan tengah Andalus. Jadi ini pecahan lah kepada beberapa kabilah. Kalau kita tengok kat Barbar tu, dia ada Banu Zul Al-Nun yang menguasai kota Toledo, kemudian Banu Al-Abtas yang menguasai wilayah Badajoz, kemudian Banu Ziriyah yang menguasai Granada waktu itu. Jadi Slav ni juga dia ada juga menguasai beberapa bandar dan kota seperti Almeria, Valencia, Tostosa. Kemudian kabilah daripada bangsa Arab seperti Banu Jauhar yang menguasai Cordoba, kemudian Banu Abbad yang menguasai Sevilla, Banu Hud yang menguasai Zaragoza dan Banu Hamud yang menguasai Malaga. Okey, tadi kita selesai era Muluk Tawaif. Jadi kita pergi pula satu era di mana kerajaan di Morocco ataupun di Maghrib pula yang memerintah wilayah Andalus ketika itu. Yang pertama sekali adalah kerajaan Murabitun yang diasaskan di Maghrib pada 1061 Masihi dan dia berasal daripada keturunan Barbar Sanhajah. Pengasas dia adalah Yusuf bin Tashfin. Bagaimana Murabitun ini boleh terlibat dalam perkembangan politik Islam di Andalus waktu itu? Dia dijemput Yusuf bin Tashfin ni pada 1068 Masihi dijemput oleh pemerintah Banu Abbad. Ni pemerintah antara kerajaan Muluk Tawaif ketika itu di Andalus yang bernama Al-Mu'tamin. Beliau menjemput tentera Murabitun ini pergi ke Andalus untuk membantu mereka memerangi tentera Kristian kerana pada masa yang sama kerajaan-kerajaan Muluk Tawaif ni juga selain mereka ni berperang sesama sendiri, mereka juga turut menghadapi ancaman yang berterusan daripada tentera Kristian kerana tentera Kristian waktu itu giat menggerakkan kempen penawanan semula wilayah Andalus yang dikenali sebagai reconquest ataupun reconquesta. Maksudnya proses dia nak tawan semula wilayah yang telah hilang suatu ketika dahulu. Jadi tentera Murabitun ni dia berjaya datang ke Andalus dan akhirnya berjayalah memenangi peperangan dengan tentera Kristian dan akhirnya tentera Murabitun ni mengambil tindakan untuk menghapuskan kerajaan-kerajaan Muluk Tawaif yang ada di Andalus tu pula. Setelah mereka menang terhadap tentera Kristian, mereka hapuskan pula tentera Muluk Tawaif lalu memasukkan keseluruhan Andalus ketika itu di bawah satu pentadbiran iaitu pentadbiran kerajaan Al-Murabitun. Bagaimanapun kerajaan ini ditumbang juga apabila diasak oleh tentera Barbar yang lain yang dikenali sebagai tentera Al-Muwahhidun yang turut diasaskan di Maghrib. Okey. Jadi era tentera Muwahhidun, tadi Al-Murabitun, kemudian Al-Muwahhidun. Kerajaan ni pula dia berpusat di Marrakesh. Jadi kerajaan ini memang dia asal daripada Maghrib dan berasal daripada keturunan Barbar Masmudah. Jadi ingat Al-Murabitun Barbar Sanhajah, Al-Muwahhidun Barbar Masmudah. Jadi pada peringkat awal ni dia bermula daripada gerakan agama lah Al-Muwahhidun ni. Jadi akhirnya dia berkembang lah menjadi gerakan politik. Jadi dia melihat bahawa gerakan agama ni perlu disusuli kot dengan kekuatan politik dan akhirnya mereka ada kecenderungan untuk membina kerajaannya sendiri, maka kerajaan yang diasaskan oleh Muhammad bin Turmat ni telah menewaskan kerajaan Murabitun waktu itu yang berada di Maghrib, kemudian akhirnya berjaya mengembangkan pengaruhnya ke Andalus pada tahun 1146 Masihi. Jadi kita beralih pula kepada kerajaan Islam yang terakhir yang memerintah di Andalus, khususnya di kawasan Granada, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan Nasriyah
yang turut juga dikenali sebagai kerajaan Banu Nasr ataupun Banu Ahmar. Dan kerajaan Nasriyah ini dia kerajaan yang berbangsa Arab. Dia bukan barbar seperti sebelum ni. Murabitun, Muwahhidun dia barbar. Jadi Nasriyah ni kerajaan Arab. Satu-satunya kerajaan Arab Islam yang memerintah di Andalus ketika itu. Tidak ada lagi lah kerajaan Islam yang lain selepas kejatuhan Murabitun dan juga Muwahhidun. Jadi dia diasaskan oleh kerajaan ini diasaskan oleh Banu Ahmar, di mana pemimpinnya waktu itu adalah Muhammad bin Ahmar di satu kawasan bernama Arjona pada 1232. Kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Granada pada tahun 1238. Dan kerajaan ini dia diperintah oleh 22 orang sultan dan menikmati zaman kegemilangannya pada era Sultan Yusuf Awal dan Sultan Muhammad kelima Al-Rani Billah. Jadi korang jangan ingat dekat Malaysia aja ada Sultan Muhammad kelima ni. Kan Sultan Kelantan kan yang di-Pertuan Agong dulu kan Sultan Muhammad kelima kan. Jadi di Andalus ni zaman kerajaan Nasriyah pun dah ada dah Sultan Muhammad kelima Al-Rani Billah. Dan kerajaan ini dia terkenal dengan satu binaan istana yang masih lagi boleh dilihat kekal lagi sehingga ke hari ini yang dikenali sebagai Istana Alhambra. Istana yang kemerah-merahan sebab kalau pandang dia tu dia warna merah lah kalau kita pandang dari jauh. Mesti. Jadi bagaimanapun kerajaan ini dia berjaya meneruskan kelangsungan tapi akhirnya sedikit dia merudum juga apabila tentera Kristian waktu itu yang dipimpin oleh Ferdinand of Aragon. Maksudnya Ferdinand yang menjadi pemerintah kerajaan Aragon berkahwin dengan Ratu Isabella, pemerintah kerajaan Kastil, dan kedua-dua kerajaan Kristian ni bersatu dan akhirnya berjaya menguasai kota Granada dan menewaskan kerajaan Nasriyah sehingga pemerintah Nasriyah yang terakhir waktu itu yang dikenali sebagai Bob Deal telah menyerahkan kunci pada 2 Januari 1492. Dan kalau kita baca kan ada satu novel sejarah Islam kan yang ditulis oleh Pak Latif kan, Abdul Latif Talib tentang Isabella. Jadi dia berteraskan kepada peristiwa ini di mana Isabella berjaya menawan wilayah Andalus secara keseluruhan. Jadi kembalilah wilayah Andalus itu ke tangan Kristian pada tarikh 2 Januari 1492. Jadi kita duk menyambut tahun baru kan 1 Januari kan. Lepas tu 2 Januari tu sebenarnya peristiwa yang menyayat hati lah bagi kita umat Islam sebenarnya. Apabila kita kehilangan penguasaan wilayah Andalus buat selama-lamanya. Dan waktu itulah kita lihat kuasa Kristian Eropah kembali bangkit dan mereka menjadi kuasa imperialism yang dominan ketika itu. Kuasa Spanyol, kuasa Portugis, kemudian diikuti oleh beberapa kuasa Eropah yang lain seperti Perancis, Belanda, Jerman dan juga British. Jadi ini dia punya sejarahnya. Jadi kita tengok ni peta. Ini pada zaman Imarah. Pada zaman Imarah, pada zaman ni lah pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil dan juga dia punya pewaris dia kan. Di mana wilayah hijau ni merupakan wilayah pemerintahan Umayyah. Jadi ada 2 kerajaan yang memerintah di sebelah utara Andalus. Kemudian diikuti ketika era Imarah sebelum ni kita lihat kemunculan beberapa kerajaan Kristian di sebelah atas ni. Pamplona, Aragon, Kastil, Galicia, Austria. Jadi kerajaan Andalus dia semakin lama semakin mengecil di sini. Kemudian pada zaman Muwahhidun.
Nah, ini pada zaman Muwahhidun di mana kerajaan Islam semakin lama semakin mengecil dan luas wilayah kerajaan Kristian ketika itu dengan kemunculan kerajaan yang baru seperti Portugal dan juga Catalonia. Dan akhirnya pada 1300 hanya satu-satunya kerajaan Islam yang ada di Andalus yang memerintah wilayah Granada, iaitu kerajaan Nasiriyah. Secoet gini je. Yang lain ni semua kerajaan Kristian. Jadi boleh bayangkan tak bagaimana kerajaan yang sekecil ini mampu survive, meneruskan kelangsungannya untuk tempoh yang lama dalam menghadapi ancaman dan juga asakan daripada kerajaan-kerajaan Kristian yang banyak ni. Lagi-lagi kerajaan-kerajaan Kristian ni juga mereka ni bersaing sesama sendiri juga ni. Dan akhirnya apabila berlaku penyatuan, khususnya perkahwinan antara Ferdinand dan juga Isabella ni tadi, maka mereka dapat menghapuskan perbezaan sesama mereka lalu menumpukan perhatiannya kepada kerajaan Nasiriyah di Granada. Dan akhirnya pada 1492 lenyaplah pemerintahan Islam di wilayah Andalus. Tapi kita kena lihat juga walaupun kita tidak lagi berkuasalah di wilayah Andalus, tamadun Islam di Andalus dia kita boleh kata mencapai satu tahap yang boleh dibanggakan. Di mana dalam konteks politik dan pentadbiran di mana ketua kerajaan ataupun ketua negara di Andalus ketika itu yang bermula dari peringkat amir akhirnya naik taraflah menjadi khalifah pada zaman Abdul Rahman An-Nasir. Kemudian muncul pula peranan jawatan Al-Hajib yang berperanan sebagai Perdana Menteri bagi membantu khalifah. Tetapi jawatan Al-Hajib ni juga mereka sering juga cuba untuk menjadi duri dalam daging jugalah kepada pemerintahan Islam di Andalus, khususnya pada zaman kerajaan Umayyah tu. Kerana ada waktu ketikanya mereka juga cuba nak overshadow kuasa yang dimiliki oleh khalifah. Kemudian kerajaan Islam di Andalus juga dia memberi perhatian kepada pembinaan kekuatan tentera mengambil banyak kaum untuk menjadi tentera hal ini semua perlu untuk menjaga kelangsungan kerajaan Islam di Andalus, kerana mereka seolah-olahnya dikepung kalau di sebelah selatan tu mereka berhadapan dengan ancaman kerajaan Fatimiyah ketika itu, dan di sebelah utara mereka menghadapi ancaman kerajaan Kristian. Okey, itu dalam aspek politik dan pentadbiran. Kita tengok pula aspek ekonomi. Jadi aspek ekonomi ni, bumi Andalus ni dikatakan bumi yang subur. Jadi kerajaan waktu itu dia memperkenalkan sistem perairan yang teratur untuk menjadikan sumber air lah. Dan masa yang sama menggalakkan aktiviti pertanian dan perdagangan, antaranya limau, tebu, kapas dan sebagainya. Dan aktiviti pertanian ini tidaklah untuk kegunaan domestik, tetapi turut dieksport ke luar negeri. Jadi pencapaian yang tamadun yang lain kita tengok dari segi pendidikan dan intelektual di mana kegiatan pendidikan dan pendidikan diutamakan kita lihat bagaimana peranan masjid, madrasah dan universiti waktu itu diperkasa sebagai pusat pendidikan. Bahkan kota Cordoba menjadi tumpuan masyarakat di Eropah ketika itu untuk menuntut ilmu. Anak-anak raja Eropah datang ke Cordoba untuk belajar dengan tokoh-tokoh intelektual yang berada di Andalus. Jadi kita lihat juga muncul beberapa perkembangan ilmu di Andalus. Antaranya perkembangan mazhab Maliki, kemudian mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni yang didokong oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Jadi siapa daripada Usuluddin ni dia boleh belajar kot tentang mazhab ni. Yang daripada syariah pun mungkin pernah dengar juga kot. Mazhab Az-Zahiriyah ni. Mazhab Zahiri dia mazhab literal. Dia ambil teks wahyu tu dia faham literal je. Jadi adalah tokoh-tokoh yang lain yang muncul di Andalus, antaranya Imam Al-Qurtubi
yang terkenal dengan kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Ibn Rushd, seorang tokoh falsafah dan juga tokoh matematik. Kemudian Ibn Jayyab Al-Ranati. Ini merupakan antara tokoh pentadbiran dan juga tokoh sastra di Andalus. Kemudian Az-Zahrawi yang merupakan tokoh perubatan, di mana kitabnya kitab At-Tasrif, sebuah kitab perubatan, menjadi rujukan kepada masyarakat Eropah waktu itu yang menuntut ilmu perubatan dan menjadi rujukan di beberapa universiti di Eropah, khususnya dalam bidang perubatan moden dan juga berkaitan dengan pembedahan. Baiklah, kita lihat juga dalam aspek kebudayaan dan kesenian. Kat situ kita lihat ramai juga penyair yang muncul di Andalus ketika itu, antaranya Ibn Abdul Rabih, Ibn Hani Al-Andalusi dan Ibn Zaidun. Begitu juga dengan seni bina. Seni bina di Andalus ada juga satu dua bangunan yang masih lagi kekal sehingga ke hari ini. Yang kita tengok nanti, saya akan bawakan, kita jalan-jalan ajak main nanti. Yang itu Masjid Cordoba yang terletak di Cordoba. Malangnya masjid ini dah bertukar fungsinya menjadi gereja. Masjid ini dibina pada zaman Abdul Rahman Ad-Dakhil. Kemudian Madinatul Zahra yang dibina pada zaman Abdul Rahman An-Nasir. Di mana Madinatul Zahra ini dia berfungsi lah sebagai istana dan pusat pentadbiran di Cordoba ketika itu. Ini tokoh intelektual yang ada di Andalus. Yang sebelah kiri ni ilustrasi lah kepada Az-Zahrawi, tokoh perubatan Andalus. Yang tengah ni pula Ibn Firnas. Kalau korang pernah dengar Ibn Firnas, tokoh dalam tamadun Islam yang memulakan idea penerbangan. Macam mana nak terbang apa. Kalau dulu kita belajar tentang ni apa, idea terbang ni katanya dari barat. Ada adik-beradik apa, siapa entah nama kan. Tapi sebenarnya idea penerbangan ni telah muncul lebih awal di Andalus, yang dimulakan oleh seorang tokoh bernama Ibn Firnas. Jadi korang boleh baca tentang Ibn Firnas ni. Kemudian yang sebelah sini pula ilustrasi Ibn Rushd, seorang tokoh falsafah terkemuka di Andalus, dan pemikiran falsafah Ibn Rushd ni juga menjadi satu rujukan utama lah dalam bidang falsafah di beberapa universiti di Eropah selepas itu. Okey, ini seni bina Andalus. Ini kalau kita nak tengok ni yang ini dalam Masjid Cordoba. Kalau tengok seni bina Andalus ni, dia ada bentuk-bentuk talam, apa bentuk-bentuk macam ladang kuda kan. Ini pula luar Masjid Cordoba tu. Kemudian di sebelah ni lah Istana Alhambra. Belakang ni pula banjaran yang dikenali sebagai Banjaran Sierra Nevada yang terletak di Granada. Dia atas bukit ni sebab dia fungsi, dia bukan setakat istana je. Dia fungsinya waktu itu sebagai pusat pentadbiran, istana pejabat ni lah, pejabat pemerintah dan juga kubu. Jadi kalau dia duduk atas bukit tu, dia boleh nampak kalau ada musuh datang nak menyerang, mereka boleh buat siap sedia lah. Yang ni yang singa keluar air kan. Dan binaan ni masih kekal lah hingga ke hari ni. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat, Ad-Dakhil dia menyambung legasi politik kerajaan Banu Umayyah yang tumbang waktu tu di Majh ataupun Damsyik. Jadi dia teruskan legasi politik tersebut di Andalus. Dan kerajaan Islam telah merencanakan sketsa politik pembangunan tamadun Islam di Andalus. Kita lihat ada 7 fasa era gubernur, imarah, khilafah, muluk tawaif, murabitun, muahidun dan era Nasriyah. Dan perjalanan kerajaan Islam di Andalus ini dia ada satu fasa dia lemah dan merosot akibat beberapa faktor. Baik faktor dalaman maupun luaran, khususnya persaingan sesama sendirilah untuk merebut pengaruh dan kuasa sehingga kan akhirnya tentera Kristian pula menyerang mereka.
Dan kita lihat beberapa legasi monumen yang boleh disaksikan sehingga kini. Antaranya Masjid Cordoba. Okey, wallahu alam. Kita jalan-jalan sekejap lah Okey. Ini peta Kota Cordoba. Saya nak bawa awak jalan-jalan dekat Masjid Cordoba ni. Mana Masjid Cordoba ni? Tak jumpa. Cordoba. Dia dekat-dekat sini je. Dekat sungai. Ni. Ni Roman Bridge ni. Ni jambatan Roman ni. Ini Kota Cordoba. Ini Masjid Cordoba tu. Kita naik lalu jambatan ni boleh kita jalan-jalan lah kan. Menyeberang sungai ni pergi ke Masjid Cordoba. Jalan-jalan. Inilah pemandangan di atas jambatan. Orang tengok patung siapa lah tu. Okey. Kan. Okey. Sampai ke pintu gerbang nak masuk ke Masjid Cordoba ni. Kawasan Masjid Cordoba. Ni pokok limau Butrual. Jadi kita masuklah kawasan Masjid Cordoba ni. Kita tengok. Okey. Ni lorong-lorong yang ada di tepi ni. Ni binaan Masjid Cordoba ni. Jadi kita tengok luar je dulu. Ni taman yang ada. Ini dalam kompleks masjid tu. Kalau kita nampak ada menara sini. Inilah dulu digunakan sebagai menara masjid. Ini menara, tak jumpa menara ni. Ni dalam kompleks masjid tu. Ni macam dalam taman, dalam syurga barangkali lah kita boleh kata. Kat luar ni. Ni masjid, ni kompleks masjid, dalam ni masjid. Mana kita akan masuk dalam masjid di mana masjid ni telah bertukar lah peranannya menjadi gereja. Sayang ni. Ini masjid ni dulu. Kita tengok corak-corak yang ada ni, seni bina Andalus pada zaman kerajaan Umayyah. Dan akhirnya menjadi gereja. Ni kursi-kursi ni orang duk datang, orang Kristian datang untuk sembahyang diorang kan. Ni ada. Tak pasti ada ke ini mihrab masjid yang telah dimusnahkan lalu dijadikan tempat gereja ataupun kat depan ni Ni kat luar. Kita nak masuk dalam. Ini. Ini Masjid Umayyah ni. Boleh nampak tak tulisan khat kat sini? Saya rasa ni ayat Quran ni. Ataupun mungkin Asmaul Husna yang tercatat. Kita tak boleh nampak dengan jelas kan. Kena pergi ke sini lah untuk nak tengok. Okey, ni tadi juga. Tengok ujung sini. Ini. Okey. Dia ada lagi satu dekat Cordoba ni, seni bina zaman Andalus. Iaitu Madinatul Zahra. Ini yang kata dibina oleh zaman Abdul Rahman An-Nasir menjadi kawasan istana dia. Ditinggalan gitu je lah. Tak ada apa dah sangat. Macam Ifah Musa tu jugalah duduk pintu gerbang. Jadi dia adalah sikit-sikit tinggal sisa-sisa lah. Sekarang ni jadi macam tapak arkeologi gitu. Ni terlihat
Bina Andalus di sini. Pada dia punya gerbang dia, dinding. Okey, ni kita lihat. Nak pergi sini ni, okey. Nampak tak ni? Tiang dan juga dia punya bentuk ni. Yang menggambarkan ciri-ciri seni bina Andalus. Masih lagi bertahan sehingga kini. Itu di Cordoba. Kita jalan pula ke Granada, kita tengok Alhambra. Alhambra. Ini juga antara binaan yang masih lagi kekal lah sehingga ke hari ini. Dia tengok taman-taman cantik ni, hijau-hijau. Kok ada tanam pokok durian ke apa sini kan. Nak tengok juga. Ada kereta. Okey. Nasid Palace. Kita tengok kat sini. Kotak dia ada corak-corak mozaik Islamik ni. Kat sini. Dia ada tempat yang singa keluar air tu. Mana tempat dia? Tak jumpa. Ni taman. Kalau kita tengok kat sini ni pun ada tulisan ayat suci rasanya. Di sini. Di sini dan di sini. Ni. Kalau boleh baca La Ghalib. La Ghalib illallah. La Ghalib illallah ni maksudnya tidak ada penguasa kecuali Allah. Maksudnya dia satu nasihat ataupun amaran lah kepada mana-mana pemimpin. Kalau kau rasa kau yang berkuasa, sebenarnya yang berkuasa itu, pemilik kepada kekuasaan itu adalah Allah. Itu. La ghalibu illallah. Saya tengah cari yang ni. Singa keluar air tu kat mana? Jumpa. Jumpa sini. Okey. Tengok keluar air ni. Kita boleh tengok, bayangkan teknologi masyarakat Islam zaman dulu. Dia boleh bina macam ni, segini cantik dan berkekal sehingga ke hari ni. Tinggi dia punya pencapaian tamadun masyarakat umat Islam terdahulu lah. Ni. Tengok ni. Dah sekarang ni dah jadi kawasan pelancongan. Allahu Akbar. Ni lah Istana Alhambra. Okey, saya rasa itu je lah daripada saya kot. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa, boleh nanti tanya dalam Telegram. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.